Bertemu kembali dalam Niaga Awani seperti rakan penyampai Nina maklumkan tadi, untuk blok ini kita nak meneliti beberapa perkara, termasuklah untuk melihat kepada prospek pertumbuhan ekonomi yang kita tahu bahawa cabaran sama ada di peringkat tempatan maupun global semakin mencabar pada ketika ini, dan sebenarnya pada minggu lepas kita mendapati data harga pengguna mencatatkan inflasi yang sedikit lebih tinggi pada bulan April, iaitu pada paras 2.3% berbanding bulan sama tahun lalu. Dan agak jarang untuk kita sentuh mengenai harga pengeluar, yang mana kadar inflasi bagi harga yang dibayar oleh pengeluar bagi bulan April adalah hampir 5 kali ganda lebih tinggi berbanding inflasi harga pengguna, kerana data dikeluarkan pada minggu ini menunjukkan paras inflasi harga pengeluar ialah pada paras 11% tahun ke tahun. Jadi untuk kita memahami perkara ini, saya nak bersama dengan Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Saudara Abdul Muiz, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, apa punca sebenar yang menyebabkan kos pengeluaran ini terus meningkat? Okey, terima kasih. Menyentuh mengenai inflasi yang dibayar oleh para pengguna, para pengeluar, kita memang dapati trend inflasi ini memang adalah lebih tinggi berbanding inflasi yang dibayar oleh para pengguna. Dan ini adalah satu trend yang berterusan sejak daripada awal tahun lalu lagi. Cuma bila kita lihat daripada segi perkara yang menyumbang kepada kenaikan ini lebih berkait dengan pergerakan harga komoditi global, kerana sektor utama yang menyumbang kepada kenaikan harga pengeluar ini adalah sektor-sektor seperti pertanian dan juga komoditi ataupun pelumbungan. Dan perkara ini menjadi satu kebimbangan disebabkan peperangan antara Rusia dan Ukraine terus menyebabkan gangguan bekalan komoditi yang menyebabkan lonjakan harga komoditi dunia. Dan ini menjawab kepada kenapa tekanan harga lebih menjejaskan kepada sektor pertanian yang turut menyebabkan kenaikan harga barangan yang dialami pada waktu ini. Encik Abdul Muiz, apakah inflasi ini boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara tahun ini, dan apakah jangkaan MIDF Research mengenai tindakan BNM sama ada kadar dasar semalaman OPR akan terus dinaikkan melihat kepada tekanan inflasi yang terkini? Menyentuh tentang tekanan inflasi ini, kami berpendapat secara puratanya kadar inflasi pada tahun ini akan berada sekitar 2.5%, iaitu kadar yang sama pada tahun yang lalu. Ini disebabkan sebahagian daripada tekanan daripada kenaikan harga minyak tidak ditanggung oleh pengguna disebabkan harga pasaran runcit adalah ditetapkan pada harga yang sama. Namun tekanan utama datang daripada kenaikan harga barang makanan. Cuma kami tidak merasakan kenaikan inflasi ini menjadi satu risiko utama yang mungkin boleh menjejas kedudukan pertumbuhan ekonomi negara, kerana pada kasarnya tekanan inflasi di negara kita tidaklah begitu tinggi berbanding apa yang dialami oleh negara-negara seperti di Amerika ataupun di Eropah. Jadi kami masih mengekalkan pendapat kami bahawa kedudukan ekonomi negara akan bertumbuh lebih kukuh pada paras 6% berbanding 3.1% pada tahun lalu. Melihat kepada perkembangan dalam sektor perkilangan pula, beberapa hari sebelum ini S&P Global ada mengeluarkan laporan terkini PMI yang menurun ke tahap 50.1 bagi bulan Mei 2022 berbanding 51.6 pada bulan sebelumnya, dan ini menunjukkan aktiviti di sektor perkilangan tidak banyak berubah. Jadi apakah ini menunjukkan tanda-tanda awal momentum pertumbuhan ekonomi akan lebih perlahan, dan juga apa komen Muiz mengenai laporan terbaru PMI ini, dan bagaimana perubahan ini akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara tahun ini? Okey, melihat kepada data yang dilaporkan oleh S&P Global, penurunan indeks PMI ataupun indeks pengurus pembelian yang berlaku pada bulan Mei adalah disebabkan pada kami situasi yang luar jangka, kerana sekatan pergerakan ataupun lockdown yang dilakukan di China
menyebabkan prestasi ekonomi ataupun juga prestasi bisnes turut terjejas. Ini turut menyumbang kepada kekangan rantaian bekalan global. Dan pada masa yang sama, apa yang kami dapati seperti yang saya nyatakan tadi, tekanan inflasi yang dibayar oleh para pengeluar adalah menjadi satu isu utama yang masih terus menjejaskan prestasi para pengeluar tempatan. Namun apa yang kita lihat, terdapat keyakinan terdapat perubahan daripada segi permintaan, yang mana mungkin ini adalah perkara utama yang menyebabkan kejatuhan ataupun pergerakan yang lebih perlahan pada bulan Mei. Sejak 2-3 hari ini ramai yang bercakap susulan daripada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Rabu lalu, iaitu penarikan semula subsidi kepada penternak dan nak disalurkan secara tunai kepada golongan yang memerlukan. Kalau kita lihat dalam konteks ini adalah B40 yang paling terjejas akibat kenaikan harga barang dan sebagainya. Mungkin apa pandangan MIDF Research melihat kepada penarikan semula subsidi penternak ini yang akan disalurkan sebagai bantuan tunai langsung? Okay, pada kami, penarikan subsidi ini mungkin berisiko untuk melonjakkan lagi harga jualan ayam. Namun apa yang kami jangka, kerajaan mungkin akan mempertimbangkan sebarang bantuan lain bagi memastikan bekalan ayam dalam pasaran berada pada kedudukan yang stabil, kerana kita pun maklum mana-mana barangan sekiranya penawaran tidak stabil, ini boleh menjejaskan harga yang dikenakan di pasaran. Namun dari segi bantuan yang cuba disalurkan kepada para pengguna, ini adalah satu keputusan yang baik kerana dapat mengurangkan bebanan inflasi. Cuma kami berharap golongan pengguna di kalangan M40 juga tidak dilupakan, kerana kita kadang-kadang setengah isi rumah hanya mempunyai satu orang yang bekerja, namun tanggungannya adalah ramai. Mungkin akhir sekali secara ringkas, ada cadangan berkenaan dengan pelaksanaan GST di sebalik kenaikan inflasi ketika ini, bila masa yang sesuai atau mungkin ada time frame tertentu untuk sistem cukai baru ini dilaksanakan? Okey, kalau menyentuh tentang GST, kami berpendapat perbincangan mengenai usaha-usaha untuk mempukuhkan kedudukan kewangan kerajaan perlu dibuat pada lebih awal, walaupun kita mungkin masih berada dalam kedudukan ekonomi yang masih tidak menentu. Namun saya berharap kriteria seperti kedudukan inflasi yang lebih stabil perlu diambil kira, kerana kita tidak mahu perubahan cukai ini dijadikan sebagai alasan untuk terus menaikkan harga. Malah saya berharap sebarang perubahan perlulah dilakukan dalam suasana keadaan ekonomi berada pada kedudukan yang lebih stabil dan mampan, dan juga saya berharap kerajaan turut mengambil kira sistem sokongan kepada golongan yang mungkin akan terjejas disebabkan perubahan sistem ini. Baik, terima kasih Abdul Muiz Morhalim yang merupakan pakar ekonomi MIDF Research mengulas berkenaan dengan dari segi prospek perkembangan ekonomi.